Okay, ini buzzer ni kita tak on lah buzzer kita ni. Buzzer ni kita tak on. So kita tak nampak lah dia punya, tak dengar bunyi dia lah. Kalau tak kita boleh activate kita punya bunyi ni. Kita stop lah. Contoh so kita tak nak pakai buzzer lah. Untuk tadi kita kata kita nak pakai counter. Okay. So dalam kes ni kita selalu akan pakai bila kita nak kira dia kira dekat mana. Itu penting tu, kita nak tahu kita punya sensor tu dikira dekat mana. Adakah dia kira dekat permulaan ataupun dikira dekat akhir. Okey, maksud saya adalah apabila kita lukis double acting cylinder, okey, ni kita punya cylinder. Ni saya anjakkan ke bawah sikit okey, double acting cylinder kita. Okey, kita ada fire to way punya solenoid fire to way, dan juga kita sambung lah penyambungan basic lah ada compressor, ada dia punya termination dia kat sini, terminator dia. Okey, dan kita klik dia punya pneumatic lah. Okey, saya lukis dulu ni nak bagi nampak apa sebenarnya yang saya nak buat lah. Okey, kita kena nampak. Kalau kita tak nampak apa kita nak buat, so kita susah sikit lah kita nak buat. Okey, Y2. Okey, so di sini kita kena ada ruler lah, distance rule. Kita letak satu sensor satu, jarak dia 100 lah. Okey, jarak 100. So tujuannya adalah apabila kita extend, dia kena sensor ni dia kira 1, putar balik 2, 3, 4, 5. So maksudnya sensor ni adalah sebagai dia punya nak suruh kita punya sistem ni balik lah. Macam tu lah untuk kita balik. Okay, alright. So okay, so kalau kita nak tambah 2 sensor pun tak ada masalah. So kita modify sikit lah, kita pakai 2 sensor lah 2 sensor. Sebab satu push button untuk start kan, and then satu lagi adalah untuk dia trigger lah. S10, S2 100. Okay, alright. So kita buat apabila butang ditekan, K1 activate dan dia terus pergi kepada sensor kita lah. So dalam ini saya pakai capacity sensor. Okay, capacity sensor, dan apabila capacity sensor ni activate, dia akan activatekan kita punya relay. Okay, mana relay kita? Okay, relay. Just sikit. Okay, so silap bukan kat sini. Relay kena dekat dia punya signal. Signal bagi bagi sensor ni lah. Kita tekan hold, so sensor ni akan activatekan K2, relay K2. Ini ada sensor S1 sekarang ni dalam keadaan bersambung lah, sebab tu dia keluar macam ni. Sebab apa dia jadi macam ni? Kerana kita punya kedudukan silinder kita daripada S1, that's why dia berubah bentuk daripada bentuk asal dia lah. Okay, so by default bila kita tekan start, sensor pun ada, K1 activate, so barulah dia aktif, dan dia akan menyebabkan dia activatekan kita punya kita kena ambil satu mag switch. Okay, dia akan activatekan kita punya
Tak boleh pula. Sekejap. Okey. Sekejap kita buat. Dan dia akan menyebabkan kita punya solenoid bergerak lah. Kita kena ambil satu solenoid. Okay. So maksudnya kat sini adalah kita punya bila kita tekan dia, ini level ini kena label K1. K1 ni daripada main tu dia mesti activate lah, baru dia activatekan K2 ni. Okay. Harap faham boleh faham. Satu. Okay. So apa yang saya nak buat ni adalah bila kita start, okay, kita tekan button start, dia akan extend lah. Dan dia tak balik lagi lah. Kita tekan stop pun tak balik lah, sebab kita tak buat arahan untuk dia balik selepas sensor kita trigger dekat sensor 2. Okay. So kita kena buat satu lagi. Okay. Sensor. Kita cari lagi sensor. Kita ambil sensor magnetic sensor. Tak ada masalah. Apa jenis sensor pun okay. Kita pakai magnetic sensor. Okay. Sensor ni akan trigger. Okay, dia akan trigger. Apa kita nak trigger? Kita nak dia basic dulu kita buat basic dulu. Okay. Bila dia trigger, dia akan trigger relay. Ini yang kita buat minggu lepas Cuma susunan tu dia lain sikit saya buat minggu lepas. Susunan tu lain sikit Ini kita pakai K3. Ini S2. Okay. Dan S2 ni akan menyebabkan K3 ni trigger. Dan sekejap sekejap saya lukis dulu. Okay. So ini K3 akan menyebabkan kita punya solenoid valve tadi akan trigger lah untuk dia balik. Ini basic dulu. Kita kena basickan pergerakan asas dia dulu. Kita nak faham dulu, barulah kita boleh tulis apa sebenarnya kita nak buat lah. Okay. Alright. So untuk ini saya harap awak nampak tak nampak begitu saya. Okay. So ini adalah data kita tadi. Okay. So apa yang berlaku adalah apabila kita tekan start, kita start, silinder ni dia akan extend lah. Dia berterusan. Okay. Dan kita nak putuskan dia kat mana. So kita kena tahulah. Okay. Sekarang ni kita nak dia baca dekat sensor 2. Okay. Okay. Sekarang ni automatic dah jadilah. Auto punya function jadi. Okay. So more complicated sikit lah dia auto dia jadi. And then kita just untuk timer untuk kita punya counter, kita kena ambil satu counter. Okay. Ini adalah counter. Okay. Counter punya relay lah relay counter. Okay. Ini counter. Counter ni kita nak, pertama kita nak dia reset bila. Dia ada satu button reset. Ini R1, R2 ni adalah untuk reset. A1, A2 ni adalah untuk dia kira lah. Contohnya dalam kes ni kita nak dekat K3 ni dia akan triggerkan kita punya relay lah. So kita punya counter. So kita ambil relay punya normal open.
So relay yang ini saya pakai relay K3. So K3 ni yang akan baca dia punya output lah, dia akan baca. Okey. Dia akan baca berapa kali? Okey. Dia akan baca berapa kali and then dia akan putuskan. Dan R1 ni, R2 ni adalah untuk kita reset lah. Okey, contohnya kita letak sini. Saya sambung. R1 ni kita letak satu button lah. Mungkin awak pakai button reset lah. Saya ambil satu push button. Okey. Kita letak satu push button. Nama button tu adalah reset. Okey. Tak kemas. Tak kemas ni kita padam. Kita bagi kemas sikit kita punya hasil lukisan kita ni. Okey, saya adjust sikit. Kekemasan tu penting. Bagi saya kekemasan tu penting. Baru kita nampak apa sebenarnya kita nak buat. Aduh, sekejap Sekejap. Apalah. Kita tak nak kat situ. Okay. Alright. So, sekarang ni, okay, ni data kita. So, kita tak putuskan lagi counter ni. Kita nak tengok counter sini. Kita letak 5 kali pulse. Okay. So, kita tengok apa akan jadi. Sekejap dia kata ada problem. So, kita kena check. Sekejap Okay. Sekejap saya adjust dulu saya punya circuit ni. Okay. Kita tak payah pasang reset dulu lah. Reset ni dia mengganggu pula. Okay. Jadi, saya punya tak sambung, tak tahu kenapa. Sepatutnya dia lekat sekali lah. Sepatutnya dia lekat. Okay, sekarang ni saya punya tak jadi, tapi tak apa, tak ada masalah pun. Okay. Saya nak tunjukkan kat awak sebenarnya. Kita nak tengok counter ni dia bergerak tak? Tu je. Kita start. Nampak dia bergerak dia bergerak saya nak tunjuk dia bergerak je dulu. Sebab kita nak identify dia kat situ. So sebab saya punya push button tak edit, saya cuba lagi sekali. Apa pasal dia tak jadi. Supposed to be dia tak ada masalah pun sebenarnya. Yang ini adalah button untuk reset. Kita pakai reset button ni untuk kita reset dia punya dia cantik lah. Tapi tak apalah. Dia tak nak jadi cantik. Tak jadi cantik tak apa. Okay, ini adalah button reset Okay. Button reset, tak apa. So, kemudian yang ini kita kena labelkan kita punya counter ni kita labelkan sebagai C1. Counter kita rasa kita namakan sebagai C1 lah.
So sekarang ni kita tadi, kalau awak tengok tadi apa yang saya buat tadi adalah kita nak dia kira dia punya apa hasil dia ni, dikira. Kemudian apabila dia apabila dia dah cukup tu, apa kita nak buat? Kita nak putuskan circuit lah. Kita kena putuskan. Sekarang ni dalam kes ni kita nak putuskan dekat mana? Ni konteks C1 dan kita nak putuskan dekat mana? So kita kena pilih lah. Sama ada kita nak putuskan dia dekat dekat konteks K1 ni ke? Kita nak putuskan dia, maksudnya ini kita label dulu lah. Senang kita namakan dia sebagai reset lah. Kita ada reset satu. Ni reset. Untuk kita set, and then satu lagi counter ni nak putuskan kat mana. Sama ada awak nak putuskan semasa dia berada dekat sensor. Ni kita kena fikirlah juga kat mana-mana yang bersesuaian. Contoh dalam kes ni saya nak dia matikan dia punya litar ni dekat dekat sensor lah. Maksudnya sensor. So maksudnya kalau kita putuskan dekat sensor, so kita kena pakai satu mag switch. Tambah satu mag switch. Standby. Sini kita putuskan lah. Kita putuskan, kita akan letak tengah-tengah lah. Di antara ni. Untuk kita memutuskan circuit tu. So maksudnya, kita double klik, kita label C1. So, silap bukan normally open dia kena normally close. Normally close. Sebab by default je dah ada. So kita kena silap bukan ni, kita kena pakai switch tertutup. Break switch, kita pakai break switch. C1. Alright, settle. So dia punya function dia bila kita run, nampak ni tersambung. Bila kita tekan start, dia akan jalan 3 kali sampai kali yang kelima dia akan putuskan dia punya. Nampak dia terputus. Mungkin tak nampak dia punya silinder. Saya tarik sikit ke bawah. Set view ni nampak. Saya harap view ni nampak. Besarkan sikit lah. View ni nampak. So awak nampak kat sini. Ini counter counter punya function. Kita nak kita punya silinder ni dia bergerak. Dan apabila dia cukup 5 kali, dia stop. Kita tekan je start dan kita tekan start. Tahu 5 kali, 2. Dia kira 5 tu dekat mana adalah bila dia langgar sensor ni. So nak reset, awak tekan button reset. Saya dah kosong kan, dia terputus. Kontak tadi dah boleh close, dah open lah. Once dia dah open, so dia jadi so dia open dan dia takkan bergerak lah. So dia takkan functioning dia punya operation. So kita kena tekan button reset lah. Tekan reset. Dia sambung semula. Dia ikut 5 kali, dia stop. Ini adalah basic counter lah. Awak nak stop circuit, whole circuit, awak tekan lah. Kesusahan litar awak dah reset. So takkan berlaku apa-apa lah. Awak tekan reset pun takkan berjalan. Alright, so boleh faham untuk yang ini, circuit ni. Atau sama kat konsep dia yang saya pernah tunjuk sebelum ni. Once kita dah selesai, kita kena save lah file. Kita kena stop file, save as circuit kita. Kita pergi kat location kita yang kita save. Last week saya save dekat desktop, dekat nama subjek kita, modul. Sekejap betul. Kita open. Kita litar 4 lah. Ini litar kita yang keempat. Litar kita yang keempat, kita klik save. Klik save. Dan jangan lupa untuk print as PDF. Kita print.
Kalau saiz ni besar sangat, awak boleh fit to paper lah. Kita nak bagi nampak semua keseluruhan. Okey. Dan kita klik je okey. Okey, so dia akan beritahu kat mana location untuk kita save. Kita save dekat desktop lah. Dekat desktop kita ambil modul, kita ada di tempat dan kita save. Okey, so inilah circuit kita lah. Okey.